bantu dulu. InsyaAllah tenggelamkan kuliah ini dengan sama-sama kita membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram wa ashabi zon syarrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifatu wa istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati Fadil Tuan Imam kita, surahnya 9 atau 9, surahnya menyediakan pengurusi, tuan pengurusi masjid Korea Kementin sama jatan kuasa dia. Surahnya sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kepada Allah. Kita dapat sama-sama sekali lagi untuk kita sambung kembali pengajian kita yang tertangguh disebabkan oleh Ramadan, dan kita masih lagi dalam mood hari raya ni. Tak? Nak kata besok ada rumah ke rumah. Tak? Ziarah rumah ke rumah. Jatan puasa lah. Okey. Raya juga lah, kuliah juga. Kita nak tunggu habis raya ni, tak tahu bila habis kan. Kita raya lebih, kadang lebih sebulan kita raya. Puasa sebulan, raya kadang 2 bulan. Tak tahu bila habis raya kan. Yang penting pengajian kita jalan teruslah, tentu insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung berkenaan agama orang Arab itu. Kita berada, kalau terjemahannya kita berada di surat 35, tak silap ya. Surat 35. Kalau dalam kitab Arabnya di muka surat 38. Kitab Rahim Makhtum yang dikarang oleh Al-Mubarakpuri Allah Ta'ala. Hari itu kita nak bincang berkenaan dengan amalan-amalan khurafat, amalan-amalan yang bercanggah dengan Islam, yang diamalkan oleh masyarakat Arab. Macam-macam lah gitu.
Antaranya ialah mengundi dengan anak panah, kan? Lepas tu berkenaan dengan apa lagi? Mereka memberi sembahan kepada berhala, binatang sembahan kepada berhala. Okay? Kemudian banyaklah amalan-amalan khurafat dah. Walaupun dalam masa yang sama mereka mengamalkan syariat Nabi Ibrahim AS. Antara syariat Nabi Ibrahim dilakukan ialah contohnya ta'zimul bait. Ta'zim maknanya membesarkan Baitullah, wa tawaf bih, dan tawaf dengannya, sampai membesarkan Kaabah dan juga tawaf. Mereka juga mengerjakan al-hajju wal umrah, haji dan umrah, wal wukuf bil Arafah, wukuf di Arafah, dan wukuf di Muzdalifah. Mereka buat, tapi dalam masa yang sama mereka buat benda tak elok juga. Benda-benda khurafat mereka buat. Baik, antara perkara lain yang mereka lakukan ialah di kalangan mereka juga ada kepercayaan tentang at-tiarah. Tiarah iaitu menganggap sial dengan sesuatu. Anggapan sial ini bermula dengan cara mereka membawa seekor burung atau kijang lalu melepaskannya. Okay? Di antara amalan khurafat yang mereka lakukan ialah percaya kepada benda-benda sial lah. Macam tu. Dia bukan masyarakat Arab je, Nabi. Orang kata masyarakat, orang kata dulu-dulu pun mereka ada juga kepercayaan benda-benda sial ni. Dalam surah Yasin pun ada berkenaan masyarakat masa itu. Mereka menganggap sial dengan Nabi yang diutuskan. Ada 2 orang Nabi diutuskan kepada kaum itu. Okay? Yang disebut dalam surah Yasin itu. Kemudian didatangkan pada Nabi yang ketiga. 2 orang Nabi mereka tak akui Nabi tersebut. Kemudian datang pula Nabi yang seterusnya, pun mereka tak percaya dengan tersebut. Dan semua Nabi-Nabi itu mereka anggap sebagai sial kepada Nabi tersebut. Dan akhirnya 3 orang Nabi itu mereka bunuh. Qalu inna tatayyarna bikum, kan? La illam lam tahi lanarjumannakum wa la yamassannakum min azabin alim. Jadi mereka menganggap sial kepada Nabi-Nabi yang diutuskan itu. Kalau seandainya kau tidak berhenti daripada berdakwah kepada kami, saya kami akan rejam kamu lah. Lanarjumannakum wa la yamassannakum min azabin alim, dan kami akan rasakan kepada kamu azab yang pedih. Tapi Nabi itu menjawab, dia kata sebenarnya yang bawa sial itu ialah kamu, bukan kami yang membawa sial itu. Wajah asal Madinah rajulun yas'a. Kemudian datanglah seorang lelaki daripada ujung kampung. Mereka kata, berimanlah kamu dengan Nabi-Nabi tersebut. Mereka mengajak semua beriman kepada Nabi ini. Tapi mereka tak nak beriman juga. Tersadap Nabi tersebut. Kan? Ada orang ulama menyatakan nama orang lelaki yang ketiga itu, laki-laki yang selepas Nabi ketiga itu ada seorang lelaki yang datang daripada ujung kampung. Mereka ajak supaya beriman dengan Nabi tersebut, kan? Tapi mereka semua tetap beriman. Akhirnya mereka bunuh utusan tersebut. Mereka bunuh juga. Tetapi yang berlakulah dalam surah Yasin itu. Kita lihat balik surah Yasin, tengok ke situ tentang berkenaan dengan golongan-golongan yang mendakwa dan membantah Nabi-Nabi tersebut. Sebenarnya bukan Nabi-Nabi itu saja, banyak lagi Nabi-Nabi lain. Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi Ibrahim ke dan sebagainya, Nabi Yusuf ke, kan? Kebanyakan daripada Nabi-Nabi dahulu, kaum-kaum yang mereka dakwah kepada mereka anggap semuanya Nabi itu bawa sial. Mereka mengajak beriman kepada Allah, tapi mereka kata sebenarnya kamu bawa sial. Nabi Ibrahim pun dianggap sebagai sial. Kalau Ibrahim bawa sial kepada kami. Tapi akhirnya Allah Ta'ala membalas kaum-kaum tersebut, dan banyak kaum-kaum tersebut dimusnahkan dan dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik,
Jadi kalau mereka ada dua kepercayaan tentang tiarah, menganggap sial dengan sesuatu. Anggapan sial ini bermula dengan cara mereka membawa seekor burung atau kijang lalu melepaskannya. Jika binatang itu bergerak ke kanan, maka mereka langsung meneruskan cara mereka dengan menganggap benda itu baiklah. Jadi kalau burung ataupun kijang itu dilepaskan, dia bergerak ke kanan, jadi mereka anggap ini baiklah. Mana hasrat mereka, kalau mereka hasrat, mereka teruskan. Tapi kalau seandainya kijang ataupun burung itu bergerak ke kiri, jadi mereka menganggap benda itu sial lah, benda tak elok, gitu. Kita tengok tuan-tuan, jika dia bergerak ke arah kiri, maka mereka akan membatalkan hasrat mereka serta menganggapnya sial. Itu juga jika mereka dalam perjalanan tiba-tiba ada burung atau binatang melintas, maka mereka akan menganggap adanya kesialan. Dan di kalangan masyarakat kita pun sebenarnya masih ada daripada sial-sial ni. Contohnya ular masuk rumah, ular hitam masuk rumah, kan? Ni semua pak sial ni. Dalam cerita Pirambi pun tuan ada juga kan, si bongkok tu. Cerita apa nak tuan? Cerita si bongkok tu lah. Cerita yang orang minyak tu lah, cerita orang minyak kan, tapi dalam ni si bongkok. Jadi orang kampung anggap dia bersial, sedangkan dia cerita kan, mana dia bersial. Itu juga contohnya, kalau seandainya ada sesuatu benda buruk berlaku, contohnya kalau orang tu, contohnya dia ada kes, dia pernah ada kes lah masuk penjara. Masuk penjara disebabkan contohnya mencuri ke, mempak apa dan sebagainya. Kemudian 10 tahun akan datang dia keluar dari penjara. Bila dia keluar dari penjara, dia mereka anggap kalau ada podcast berlaku dalam kampung itu, pecah rumah dan sebagainya, jadi mereka anggap orang itulah. Dia kata kau ni buat sial gitu. Sedangkan belum terbukti lagi dia yang buat. Mungkin dia dah bertaubat kepada Allah Ta'ala dah, misal dia tak akan buat lagi. Dan belum terbukti pun dia buat. Tapi banyak kalau kita menganggap kan penjana apa kata bekas-bekas banduan ni tuan-tuan, dia kata ini semua buat sial. Jadi kita kena hilangkanlah kan, kikislah benda-benda macam tu yang kebanyakan berlaku di kalangan masyarakat kita tuan-tuan. Gitu. Masya-Allah. Jadi di kalangan mereka ada kepercayaan tentang tiarah, menganggap sial dan sesuatu. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahawa ada 70 golongan, ada 70 ribu umat baginda Nabi Muhammad masuk surga. Masuk surga tanpa hisab. Hari ini disebut dalam hadis, dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Besok pada masa besok tuan, ketika semua manusia berkumpul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad SAW didatangkan dengan satu kumpulan kaum di ufuk timur lah, nampak daripada jauh nampak. Maka Nabi Muhammad kata ini mungkin umat aku. Maka malaikat kata itu bukan umat kau Muhammad, itu umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi di akhirat besok tuan, pada masa esok ada di kalangan para nabi-nabi itu mempunyai 2 orang pengikut sahaja, dan ada nabi-nabi yang mempunyai seorang pengikut saja. Ada nabi-nabi yang tiada pengikut, ada nabi-nabi yang ramai pengikut. Contohnya Nabi Musa alaihissalam punya ramai pengikut. Macam tu. Kemudian dia datangkan satu umat yang lain yang lagi ramai, gelap macam hitam macam tu kan, daripada jauh nampak. Jadi Nabi Muhammad kata kemungkinan itu umat aku. Maka malaikat kata, ya Muhammad, itulah umat kau. Daripada umat kau nanti akan ada 70,000 yang masuk surga tanpa dihisab. Dan muka mereka itu seperti Lailatul Badri, seperti bulan pada penuh purnama. Macam tu. 70,000 daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga nanti tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Nabi sallallahu menyebut berkenaan peristiwa tadi di hadapan para sahabat,
Jadi para sahabat pun tertanya-tanyalah siapa yang 70,000 itu. Kemudian Nabi masuk dalam bilik ataupun dalam rumah Nabi. Ketika Nabi masuk meninggalkan para sahabat yang tengah berbincang-bincang berkenaan dengan hadis yang Nabi sebut 70,000 itu, ada di kalangan mereka menyatakan bahawa 70,000 itu kemungkinanlah iaitulah umat Nabi Muhammad SAW kan, yang lahir ketika masih kecil meninggal dunia. Ketika masih kecil meninggal dunia. Jadi kemungkinan 70,000 yang itulah. Ada pula yang mengatakan 70,000 itu kemungkinan di kalangan kita lah para sahabat yang 70,000 itu. Jadi suasana agak riuh sedikitlah berkenaan masing-masing siapakah 70,000 yang baru disebut oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar. Bila Nabi Muhammad SAW keluar, Nabi teringat suasana agak riuh tadi, maka Nabi Muhammad SAW pun tanya, apa yang kamu bincangkan? Kami ya Rasulullah berbincang berkenaan apa yang kau sebutkan tadi 70,000 itu. Kan ada di kalangan kami mendakwa 70,000 itu ialah umatmu ya Rasulullah yang lahir ketika masih kecil kemudian meninggal dunia. Kemudian ada kalangan pula mendakwa bahawa itulah dekat para sahabat. Kami lah dekat para sahabat 70,000 itu. Maka Nabi Muhammad SAW tersebut yang 70,000 itu ialah di kalangan umat kau, umat aku kata Salam, yang tidak percaya kepada antaranya ialah benda-benda sial. Benda-benda kesialan ni lah dia tak percaya. Kemudian 70,000 itu pula yang bukan menjampi dan minta dijampi. Kata. Bukan menjampi dan minta dijampikan. Maksud dengan menjampi ini ialah menjampi menggunakan selain daripada Al-Quran ataupun doa-doa yang masuk daripada Rasulullah SAW. Kalau yang masuk daripada Nabi tak ada masalah. Gitu. Okay. Kemudian 70,000 itu pula yang tidak berubat dengan menggunakan besi panas. Tak berubat menggunakan besi panas. Itulah maksud 70,000. Kemudian ada seorang sahabat berkata yang bernama Ukashah, ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk kepada 70,000 itu. Maka Nabi pun mendoakan dia masuk 70,000. Kemudian seorang lagi bangun, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk dalam 70,000 itu. Maka Nabi Muhammad SAW kata, kamu telah pun didahului oleh Ukashah. Jadi dan tuan juga boleh berdoa kepada Allah supaya dah masuk dalam bulan 70,000. Itu tadilah berkenaan dengan kesialan. Jadi kita tak boleh nak percaya pada benda sial ni. Sebab segala benda itu berlaku semuanya dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Kalau tidak ada izin daripada Allah, dia tidak akan berlaku. Manusia biasanya usaha ikhtiar mengelak daripada sesuatu benda yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan, sakit ke dan sebagainya. Kalau kita tak nak sakit, kita jagalah kesihatan kita. Kalau kita tak nak berlaku kemalangan penyakit, cubalah memandu dengan cara betul, berhemah. Tapi kalau kita berlaku mandu secara berhemah masih juga berlaku, itu memang dah qada daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak cakap dah. Baik tuan. Baik, kemudian amalan lain yang hampir dengan kepahaman ini ialah amalan menggantung buku lali arnab sebagai tangkal. Kepercayaan pada tangkal ni. Wa yuqarribu min haza ta'liquhum ka'bul arnab. Amalan lain yang hampir kepada kepahaman ini, amalan mana khurafat ini ialah menggantung buku lali arnab sebagai tangkal. Kemudian apa lagi tuan? Wa tasya'um bi ba'dil ayyam wasyuhur wal hayawan. Kemudian menganggap sial sebahagian daripada hari dan bulan. Kalau bulan ni tak boleh, ni bulan sial. Kalau hari ni tak boleh, hari sial. Ya. Jadi kita di kalangan Islam ni tak bolehlah kata percaya pada hari sial dan sebagainya. Jadi agama-agama lain ni kena masa ada kan. Dia kata hari ni hari sial. Dia tak boleh. Kadang nombor pun dia kata ni nombor sial. Contohnya nombor 4 lah. Kalau yang Muslim kan, kalau Cina kan,
Dia percayalah pada benda sialnya. Dia ni nak buang sial dia kan. Nak lompat nombor sial. Jadi kalau nak beli kereta tu, jangan pilih flat yang ada nombor 4 pengurusi. Kan? Kalau nombor 4 tu kan nombor sial. Tapi kereta saya ompek-ompek 27. Tak ada pula sial apa. Macam tu. WA ompek-ompek 27 tuan-tuan, tak ada sial. Tak ada masalah. Tuan-tuan letaklah nombor berapa. Pilihlah nombor berapa tuan. Jadi tak ada percayaan pada sial. Agama lain ni adalah percaya pada nombor berkenaan sial. Macam tu. Baik. Kemudian menganggap sebahagian hari dan bulan binatang, rumah dan wanita ni bawa sial lah. Rumah ni tak boleh buat sial. Jangan beli rumah tu nanti kau sial. Jangan kahwin dengan perempuan tu dibawa sial. Okay. Contohnya perempuan tu perempuan yang anak luar nikah. Perempuan anak luar nikah kan. Perempuan tak cukup taraf, tak sah taraf. Jadi kau jangan nikah dengan dia. Sedangkan dalam Islam tak ada pun membeza-bezakan sah taraf ke tak sah taraf. Yang bersalah itu bukan dia. Yang bersalah itu mak ayah dia. Kan? Mak ayah dia nak terlanjur nak buat macam mana? Itu masa saya jadi penolong pendaftar lututan, banyaklah jumpa kes-kes anak saraf ni. Ya. Kadang perempuan tu waktu dia kahwin tu, nak kahwin tu dia tak tahu. Waktu nak kahwin tak tahu dia nak tak saraf. Bila hantar orang, bila kita check tarikh lahir dia dengan tarikh pernikahan mak ayah dia, bila kita tengok tak match ni. Tak cukup bulan. Bila tak cukup bulan tu, kita panggil lah mak ayah panggil lah mak Bila panggil mak Ustaz, dia kata, Ustaz jangan cerita kat anak saya. Dia kata, Ustaz jangan cerita kat anak saya. Macam mana tak boleh nak cerita lah puan? Kena cerita lah. Sebab nanti siapa wali dia? Nak tahu wali dia tu, dia akan memulakan yakin nanti. Takkan tiba-tiba nikah memulakan yakin, sedangkan anak-anak nikah tu tak tahu. Anak kena tahu lah. Sebab bila kita keluarkan surat pergi mahkamah mohon wali yakin, sebab yang masuk bicara tu anak perempuan tu, bukan mak ayah yang masuk bicara. Bukan mak ayah yang pergi bicara tu, tapi budak perempuan tu pun dia jumpa hakim. Hakim tu kita tanya, kau buat apa datang sini? Nak mohon wali yakin. Buat apa nak mohon yakin? Itulah hakim tanya kan. Jadi nak tak nak, mestilah anak perempuan tu tahu jugalah bahawa dia ni anak tak saraf. Gitu. Putus korang tu lagi elok. Gitu. Biasanya bila anak perempuan ni bila dia tak tahu dia tak setara, waktu nak kahwin tu baru dia tahu, ataupun waktu nak mohon perkahwinan tu baru dia tahu dia tak setara. Masa itulah orang kata menangis-nangis tu. Menangis, sedih dan sebagainya. Tapi bila dah kahwin dia dah diam. Gitu. Dah dapat kahwin ni dia kan. Suami boleh. Sebelum kahwin tu menangis-nangis dia. Sebab dia tak nak tak salah. Tapi nak buat macam mana? Tak boleh buat apa kan? Dan Mak kata, Ustaz jangan cerita. Tak boleh tak cerita puan, mesti cerita. Dia kena tahu pula macam tu. Dia kena tahu sebab yang nikah ni dia. Bukan puan yang nak nikah. Dia nak nikah, anak puan nak nikah. Dia kena tahu pula macam tu. Baik Seluruhnya tuan-tuan. Amalan lain yang hampir dengan kepahaman ni adalah amalan bergantung buku lagi amanah sebagai tangkal. Banyak dalam kita ni tangkal lah. Kadang ikat tangan sebagai tangkal. Okey, ikat kaki sebagai tangkal, ikat perut sebagai tangkal kan. Macam tu. Main bola kadang-kadang letak tangkal. Letak kat dia punya tu, dekat tiang gol tu kan, dengan bola masuk fungsi. Tu yang skor-skor tak masuk tu. Asyik kena tiang ni, kena palang kena tiang, kena palang kena tiang. Lupa ada pun letak ke situ kan. Gitu. Baik, kemudian menganggapnya sebagian hari dan bulan, binatang, rumah dan wanita, beretikat tentang aduan dan hammah. Aduan ni saya tak dapat mana aduan lagi. Tapi hammah ni maknanya
ada kat depan nanti. Hammah ni ialah burung hantu, ada mati. Etikad ini berdasarkan kepercayaan mereka bahawa bila seorang mati dibunuh, kesedihannya tidak akan hilang selagi belum dituntut bela. Rohnya akan menjadi hammah. Gitu. Roh akan menjadi hammah, mana burung hantu yang akan terbang di padang-padang belantara ataupun hutan belantara sambil menjerit-jerit. Dia kata, dahaga, atau berikan aku minum. Kalau dalam syaratnya saddi, au istaukni, mana beri aku minum. Apa yang suruh minum tu tak tahulah, minum apa tak tahulah. Minum darah ke apa ke tak tahulah. Kemungkinan mungkin minum darah itu. Kata, dahaga, berikan aku minum bila aku minum darah. Jika telah tutup bela, maka tenanglah ia dan dapatlah dia berehat. Ini kepercayaan tahyul. Mana di kalangan masyarakat Arab berlaku. Masyarakat kita pun berlaku juga begitu. Ada juga pahaman macam tu kan. Apalagi jenis orang yang tak solat ni, yang tak solat, yang tak mengaji, yang tak belajar, yang tak tahu pun tentang Islam ni, betul tak? Jadi ada lagi kepercayaan mereka kepada itu. Macam tadilah nombor tadi kan, nombor sial. Kalau nak tikam ekor tu beli nombor tu, ni nombor sial ke? Ni nombor sial ni memang tak kena lah. Itu bagi orang yang tikam ekor dia tahu tu nombor sial. Yang ni nombor ni boleh kena kata. Pirambi pun tuan-tuan dia ada buat filem berkenaan nombor ekor. Ada. Kita lihat dalam YouTube. Tapi filem tu tak ditayangkan. Berkenaan dengan nombor ekor ada. Pirambi buat filem tu. Tuan-tuan tengok dalam YouTube dah. Dia ada kepercayaan tentang nombor ni. Ni masyarakat kita ni kira sangat dengan nombor. Baik tuan-tuan. Sebenarnya walaupun dalam pegangan yang tersebut, namun masyarakat jahiliyah itu masih lagi mewarisi sakibaki agama Nabi Ibrahim AS. Nampak? Walaupun mereka dah benda percaya dengan benda bertakhayul, benda-benda khurafat, benda-benda yang sial ni, benda yang bukan-bukan ni tuan-tuan, tapi dalam sesama mereka lagi mengamalkan agama syariat Nabi Ibrahim AS. Macam tu. Kalau sebut dalam kitab Arab, dia kata kana ahli jahiliyah ala zalika wa fihim baqaya min dini Ibrahim lam yakunu qatarakuhu kulluh mislu ta'zimil bait wa tawaf bih wal haji wal umrah wal ukuf bil arafah wal muzdalifah. Adalah al-jahiliyah di atas demikian, dan pada mereka itu mewarisi akan agama Nabi Ibrahim, dan tidak mereka itu meninggalkan agama Nabi Ibrahim itu semuanya. Seumpamanya mereka ta'zimul bait, membesarkan Baitullah, wa tawaf bih, dan tawaf di Baitullah, wal haji, berhaji pada musim haji mereka menunaikan haji, wal umrah, wukuf di Arafah pun mereka buat, dan wukuf di Muzdalifah pun mereka buat. Macam tu. Kemudian wahdahul buhni, menghimpunkan binatang ternakan, ataupun beri hadiah lah. Macam tu. Tetapi banyak kalau bid'ah yang mereka campur adukkan dalam ibadah-ibadah tersebut. Dia dah bercampur aduk tersebut. Macam tu. Jadi tak dapat. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak terima ibadah mereka sentiasa campur aduk. Antaranya contohnya kalau mereka tawaf tu dalam keadaan bertelanjang. Mereka tawaf dalam keadaan contohnya mengumpul gendak, bertepuk tangan dan sebagainya. Macam tu. Ini biasanya diamalkan oleh masyarakat yang bukan daripada tanah haram. Dia ada dua tu, masyarakat dalam tanah haram dan luar tanah haram. Kalau di Mekah tu tuan, dia ada sepadan. Adakah dia termasuk dalam tanah halal ke tanah haram? Arafah.
Arafah tidak termasuk dalam kumpulan tanah haram, tetapi dia masuk dalam kumpulan tanah haram, tanah halal gitu. Kalau daripada arah barat, jalan Jeddah Mekah, nama tempatnya Syumaisi ataupun Hudaybiyah, yang jaraknya 22 km daripada Kaabah. Itu sepadannya. Dia ada sepadan tu. Kemudian daripada arah selatan, nama satu bukit Al-Idha'ah Libin, nama satu bukit Jalan Yaman Mekah, yang untuk yang datang daripada Tihamah, jaraknya 12 km dari Kaabah. Kemudian arah timur di tepi lembah Urana barat, yang berjarak 15 km daripada Kaabah. Kemudian arah timur laut Jalan Ji'rana dekat kampung Syara'i Al-Mujahidin, mana 16 km daripada Kaabah. Kemudian arah utara batas antara Tarim 7 km dari barat. Itu sepadan tanah haram. Mana keluar itu, mana namanya tanah halal. Gitu. Tanah halal. Baik, kita sambung lagi. Antara bid'ah-bid'ah itu ialah orang Arab Quraisy menyatakan kami adalah anak cucu Ibrahim dan penghuni tanah haram serta kuasa Kaabah, dan orang Arab lain tidak punya hak dan kedudukan seperti kami. Ni orang Quraisy ni dia X sikit lah, dia X sikit, belakang sikit. Sebab disebabkan Nabi Muhammad SAW ni keturunan daripada Quraisy, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi bila kata orang Arab ni, dia kata tak ada hak, orang Arab lain tak ada hak atas kami. Kami punya hak yang lebih, kerana kami inilah yang menjaga Kaabah, dia kata. Jadi mereka menamakan diri mereka sebagai Al-Him. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya dia kata Al-Hum. Wa kanu yasmuna anfusahum Al-Hum. Ha min sin. Walaysa li ahadin min Arab, dia kata mislu hakina wa min zinatina, dia kata tiada bagi seseorang daripada Arab ini seumpama dengan hak kami dan juga tempat kami. Bahkan yusammuna anfusahum al-humus, dan mereka namakan kaum mereka itu, kaum Quraisy itu, dia bukan al-hum. Ada terjemahan dia kata al-hims. Itu. Kemudian wala yanbaghi lana an nakhruja min al-haram ila al-halli, dan tidak sepatutnya bagi kami bahawa kami keluar daripada tanah haram kepada tanah halal. Dia kata. Mereka berlagak eksklusian. Mereka kata kami tak akan keluar dari tanah haram pergi ke tanah halal, tak. Sebab kami ni penguasa Kaabah. Kerana Kaabah ni tempat kumpulan umat manusia daripada seluruh dunia akan datang menunaikan haji dan umrah. Jadi mereka kata kan, orang lain tak ada hak pada kami. Wa kanu la yaqifuna bi Arafah, dan mereka tidak melakukan wukuf di Arafah. Wa la yufiduna minha, dan mereka juga tidak bertolak daripadanya Arafah. Wa inna ma kanu fi, hanya saja mereka itu bertolak daripada Muzdalifah. Sedangkan kalau ikut pada rukun haji, mestilah wukuf di Arafah. Antara syarat rukun haji, mestilah wukuf di Arafah. Tak? Jadi lepas wukuf Arafah nanti barulah tidur kan di Muzdalifah. Kan itu antara perkara rukun haji ataupun syarat-syarat kepada wajib haji. Tetapi di kalangan orang masyarakat Arab Quraisy ini, yang belakang sikit itu kan pada masa tersebut, jadi mereka tidak akan, sedangkan kalau ikut pada syariat Nabi yang sebelumnya, mesti wukuf di Arafah sebagai salah satu dari syarat kepada sah haji. Mesti wukuf di Arafah, mesti bermalam di Arafah. Lepas itu barulah pergi bertolak ke Muzdalifah. Lepas itu barulah pergi merontak. Dia Aqabah, dia Wusta, dia Ula. Okey.
Tapi mereka tak mahu. Sebab apa? Kerana kami ini adalah penduduk tanah haram. Sedangkan Arafah keluar daripada tanah haram. Muzdalifah duduk dalam tanah halal, tanah haram. Arafah duduk dalam tanah halal. Itu sepadan tu. Kan? Sepadan antara Mina dengan Muzdalifah tu, kan? Sepadan ni antara, itulah sepadan tanah halal dan juga tanah haram. Jadi orang Arab yang duduk di tanah haram ni, orang Hamis ni, mereka disebabkan mereka kata mereka ni orang yang hebat, orang yang kata kedudukan mereka tinggi. Jadi bila time musim haji, mereka tak nak keluar daripada tanah haram pergi kepada tanah halal. Sebab apa? Arafah duduk. Jadi mereka tak nak keluar. Jadi mereka nak duduk kat situ. Kalau nak wukuf, hanya wukuf di Muzdalifah saja. Cukup. Lepas itu Bustan balik. Pergi ke Melutah pula. Macam tu. Di Jamratul Aqabah. Betul pula Bustan dan sebagainya. Baik. Boleh ada bertolak daripada Arafah menuju kepada Mina. Kan? Mengumpul batu di Mina. Bermalam di Mina. Kemudian Muzdalifah. Mereka tak nak buat macam tu. Mereka hanya setakat Muzdalifah dah cukup. Mereka betul Bustan balik. Tetapi mereka berifadah daripada Muzdalifah. Kerana mereka diturunkan firman Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menegur sikap mereka tadi. Ini sebut Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 199. Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Selain daripada itu, naklah kamu bertolak turun daripada Arafah, kan, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 199. Jadi ayat ini menyatakan kepada kita bahawa naklah kamu pergi ke Arafah. Walaupun Arafah itu keluar daripada tanah haram, tidak ada pada tanah halal, tapi kamu kena, kerana salah satu daripada rukun haji ni kena pergi ke situ. Rukun di Arafah. Dah selesai rukun Arafah, pergi ke Mina. Lepas tu pergi ke Muzdalifah. Baik. Kemudian seterusnya mereka menyatakan orang-orang Al-Him tak patut menutup keju dan mencairkan minyak sapi ketika sedang dalam ihram. Dia kata orang-orang Him ni, orang-orang Him ni lah, orang-orang Quraisy ni lah. Dia kata tak patut menutup keju dan mencairkan minyak sapi ketika sedang dalam ihram. Mereka tak boleh masuk rumah yang diperbuat daripada bulu, dan tak boleh duduk melihat rumah yang dibuat daripada kulit selagi mereka berada dalam ihram. Macam tu. Okey, kemudian mereka yang dibawa daripada tanah halal ke tanah haram jika tujuan mereka datang untuk menunaikan haji dan umrah. Gitu. Jadi mereka buat syarat. Kemudian mereka menyuruh orang-orang daripada tanah halal yang baru pertama kali nak melakukan tawaf supaya hanya memakai pakaian orang-orang Al-Hims tadi, Al-Hums ataupun Al-Him. Jadi kalau orang daripada tanah halal nak masuk tanah haram, dia kata tak boleh pakai baju yang kamu pakai daripada tanah halal. Kono pakai baju orang yang tanah haram. Jadi kono boleh lah. Kono boleh ko, kono pinjam ko, kan, orang yang kan ni nak nyatakan bahawa kedudukan mereka ni tinggilah. Oh, kami ni adalah penguasa Kaabah. Kami inilah yang jaga Kaabah ni. Kami ni hebat. Kami daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Kami orang hebat semua. Kamu orang semua hari-hari. Gitu. Okay. Jika mereka tidak mendapati pakaian itu, maka orang laki-laki nak bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Ini yang daripada asal bertelanjang ni. Ini yang bertawaf telanjang ni. Jika mereka tak mendapati pakaian itu, maka orang laki-laki naklah bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Sementara orang perempuan menanggalkan pakaian, semua pakaian dia, Masya Allah, kecuali pakaian jarang yang dipakai dalam rumah.
kemudian barulah bertawaf sambil berkata. Gitu. Dia dah bercampur aduk lah tuan-tuan. Tawaf jugalah. Tawaf jugalah, hukum jugalah. Tapi dari segi pelaksanaan itu dia dah lain dah, bercampur. Tak payah pakai apa-apa lah. Bokeh je lah tuan. Macam tu. Habis kalau pandang lah tu. Jika mereka tak mendapati pakaian, maka orang lelaki nak bertawaf dan bertelanjang. Sementara orang perempuan menanggalkan semua pakaiannya, kecuali pakaian jarang yang dipakai dalam rumah. Kemudian barulah bertawaf sambil berkata, hari ini kelihatan wa ma bada minhu fala uhilla lahu. Dia kata, hari ini kelihatannya sebahagian ataupun semuanya. Apa yang kelihatan tiadalah aku menghalalkannya. Apa yang nampak tu aku tak halalkan. Gitu. Jadi macam-macam aduk lah, pening lah kan. Kita pun pening. Macam mana dia buat ni? Sedangkan Allah Ta'ala suruh ambil pakaian. Itu ayat Quran bawah tu kan. Allah Ta'ala menurunkan berkenaan dengan ambil pakaian ketika pergi ke masjid. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, khuzu zinatakum, naklah kamu ambil akan perhiasan kamu. Maksud perhiasan kamu ialah pakaian kamu inda kulli masjidin, setiap kali kamu masuk ke tempat ibadah, ke masjid. Naklah kita pakai pakaian yang bagus-bagus. Macam tu. Bukan mana kita nak tunjuk ke orang, pakaian aku mahal, kod aku mahal. Tak. Allah Ta'ala tak tengok pun benda tu. Kerana pakaian yang paling bagus ialah pakaian takwa kepada Allah. Apa pakaian takwa tu kan? Pakaian yang menutup aurat, pakaian takwa. Tak aurat. Tak adalah mahal-mahal sangat pun, tak perlu nak mahal pun. Allah Ta'ala tak tengok pun pakaian kita tu mahal pun buat. Kopiah ni harganya 1,000. Baju Melayu jubah mungkin 2,000 harga dia. Macam tu. Okay, ni kain ni mahal ni. Tak kain permana wali nak ke mungkin 5,000 kan gitu. Kain je. Allah Ta'ala tak tengok pun. Sebab kalau kita mati kemudian, kita mati kemudian besok apa yang kita pakai? Kain bungkus di kita tu. Itulah kain tu, kain putih tu. Itulah kain putih tu yang tiga lapis tu lelaki. Kalau perempuan berapa lapis? 5 lapis kan. Itu pakaian perempuan. Itulah besok yang kita masuk kubur tu. Tapi pakaian kita yang mahal kita. Amalan kita buat kita besok bekalan kita. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, yang mengiringi jenazah itu bila dibawa ke kubur ialah 3 perkara. 3 perkara mengiringi kita ketika dibawa ke kubur. Pertama, ahli keluarga kita. Okey, pertama. Yang kedua, harta kita. Yang ketiga, amalan kita. Okay, daripada 3 tadi kembali 2. Kembali 2, tinggal 1. Mana anak-anak pinak kan semuanya kembali. Kemudian harta kita, kereta kita yang mahal tadi, harga sampai 1 juta harga kita itu, semuanya kembali semula. Akan dipakai oleh anak kita. Kan? Si kita dan sebagainya. Yang tinggal ialah tangan, yang tinggal ialah amalan kita. Amalan tu besoklah sebagai perkara kita dalam kubur kita, masya-Allah. Baik. Jadi tentang hal ini Allah Ta'ala menggunakan firman-Nya, ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali masuk ke tempat ibadah. Kemudian jika si lelaki atau perempuan itu merasa malu, lalu bertawaf dengan memakai pakaiannya yang dibawa daripada tanah halal, buang pakaian itu selepas selesai tawaf. Macam tu pula. Kan? Kalau orang daripada tanah halal nak masuk tanah haram, nak pakai pakaian yang dibawa daripada tanah haram, tanah halal itu boleh. Nanti bila keluar, kemudian mereka tak masuk ke rumah melalui pintunya ketika berihram. Mereka tak masuk ke rumah melalui pintunya ketika berihram. Malah mereka menepuk lubang di belakang rumah sebagai tempat untuk masuk atau keluar. Dah tepuk lubang pula.
Tebuk lubang tak ada satu kojok pula tuan menebuk lubang. Jadi kalau seandainya ada rumah lah, kan, dia ni daripada tanah halal masuk tanah haram, kemudian dia beli rumah ke di tanah haram, ataupun mungkin ada, kita biasa hotel lah kan, duduklah hotel 5 bintang ke 10 bintang dan sebagainya, habislah hotel tertebuk tu kan. Dan bomi dah orang hotelnya, pasal dah tebuk ni kan, gitu. Okay, jadi kita kias ke situ lah. Jadi orang Arab Arab dulu masa tu macam tu juga. Mereka ihram tawaf lah, tapi dah macam aduk begitu. Mereka tak masuk rumah melalui pintunya ketika ihram, malah mereka menyebut lubang di belakang rumah sebagai tempat untuk masuk dan keluar. Mereka menyangka kerja bodoh itu adalah satu kebaikan. Quran melarang melakukan perbuatan itu melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaysal birru bi an ta'til buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun." Walaysal birru, bukanlah dikatakan kebajikan itu bi an ta'til buyuta min zuhuriha, kamu masuki rumah daripada bahagian belakang ketika kamu ihram. Akan rumah ikut pintu, jangan ikut tingkap. Ataupun ikut pintu belakang. Pintu belakang biasanya pencuri tu tak? Macam tu. Kadang pencuri pun masuk ke depan. Pencuri kadang tak ikut pintu belakang tu, ikut ke depan. Gitu. Kenapa dia kata pintu depan tu banyak benda-benda bahagia kan? Ada motor, ada bisikal, ada kereta, ada depan kan, kaki depannya. Dia tak lagi ikut belakang dia. Dan pencuri pun kena proporsional sekarang ni. Kalau tak proporsional, tak boleh jadi pencuri. Tak layak jadi pencuri kan. Pencuri pun nak kena proporsional juga. Saya tengok ada satu video dengan pencuri, kan? Pencuri pun pergi gym juga. Ada satu video dalam TikTok. Pencuri berlatih, kan? Berlatih untuk jadi pencuri. Dia kena pergi gym juga, kena warming up, semualah macam tu, kena tarik besi tu semua lagi tengok berjalan atas papan yang berjalan tu kan, dia berlatih. Sebab apa? Nak jadi pencuri profesional. Kalau tidak kan tak profesional. Memang pencuri, memang curi duit apa tu, parti tahan, dah kena tangkap. Dapat dah tangkap oleh pengurusi kita. Tengok dalam tu, apa kau curi tu? RM10 je, oh tak banyak kan? Tak banyak duit dalam tu. Baik. Jadi bukanlah perkara kebajikan kamu masuk ke rumah pada bahagian belakang ketika kamu berihram, akan tetapi kebajikan itu ialah orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah itu melalui pintunya. Setiap bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala supaya kamu berjaya. Macam tu. Boleh kan? Saya rasa sampai situ lah pengajian kita pada malam ini untuk mukadimah kita selepas daripada Ramadan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa 'amalan taqabbalan wa sallallahu alaihi wa barakatan katsiran wa sayyidina ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala ma'arifin. Allahumma barik lana Allahumma barik lana Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.